Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif again daripada Majans TV. Selamat kembali ke channel aku. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, nama aku Alif. Aku adalah pemilik, aku adalah producer, aku adalah creator bagi channel Majans TV. So kalau korang tak tahu, Majans TV sebuah channel yang menceritakan tentang pelbagai topik, terutamanya topik yang berkaitan dengan benda-benda misteri, benda-benda yang melibatkan benda yang bukan hari-hari kita lalui. Jadi sebelum aku bermula, aku nak minta maaf sangat-sangat kepada korang semua. Aku nak minta maaf kerana dah lama sangat aku tak buat video sebab been very busy dengan family dan sebagainya, kerja, dan aku punya wife pun baru recently melahirkan cahaya mata. Dan aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka kat luar sana yang mendoakan keselamatan perjalanan kelahiran anak aku yang kedua itu. Dan aku tak dapat nak ucapkan terima kasih macam mana lagi, tak tinggal kepada korang yang support aku, yang text aku, yang komen dekat posting aku, yang follow aku dekat IG story dan sebagainya. Aku harap hanya Tuhan yang dapat membalaskan jasa baik korang. Tanpa melengahkan masa, hari ini aku nak bercakap tentang sebuah topik yang dah melanda negara kita ni, dah melanda dunia ni almost setahun. Okay, kita dah masuk ke tahun 2021 and kita dikejutkan dengan pelbagai benda. It's a new year, dunia yang baru tetapi masalah yang sama. Masalah yang kita dah alami sejak almost setahun yang lalu. Siapa tak tahu dengan masalah kita sekarang ni, iaitu COVID-19, alright. Aku tak banyak bercakap tentang benda ini, tetapi korang faham lah kenapa dan sebagainya. Okay? Tajuk yang aku nak sampaikan pada hari ini adalah COVID, adakah ia bisnes? Adakah ia sebuah pandemik, sebuah kejadian yang dirancang untuk keuntungan yang bernilai bilion dolar, bukan sikit-sikit punya duit. Mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahawa aku ini berkata ataupun bercakap semata-mata atas dasar teori konspirasi dan sebagainya. Kita tidak terbuka untuk mendengar pendapat orang lain. Apabila kita dah dengar satu benda, kita mengiyakan, kita ikut, membuta tuli dan sebagainya. Apabila aku start cakap tentang perkara-perkara ni, ramai orang keliling aku menggelarkan aku sebagai anti-vax ataupun seorang lelaki yang anti kepada vaksin dan sebagainya lah. And terutamanya, dan juga mereka mengatakan bahawa aku ni adalah salah seorang yang dikatakan juang agama konspirasi teori. It's very upset. Benda tu aku rasa tidak betul sama sekali. Aku ingin jelaskan dekat sini, aku adalah seorang pro-vax. Aku vaksin anak-anak aku, aku vaksin diri aku, keluarga aku dan semuanya. Dan aku mengambil vaksin yang aku rasa orang kat luar sana banyak tak ambil juga. Orang cakap aku ni anti-vax dan sebagainya, tetapi aku ambil vaksin yang diorang tak ambil. Every year, tiap tahun aku akan ambil vaksin. Biasa korang dengar vaksin sampai budak-budak je kan, sampai umur 12 tahun dan sebagainya, tu dah tak ada kan, BCG lah sampai semua tu kan. Setiap tahun aku akan ambil vaksin. Vaksin apa? Vaksin untuk selesema, flu, 2 shots. Dan aku yakin bagi mereka yang menghina aku, yang bercakap aku ni anti-vax, tak buat pun benda tu setiap tahun. Kalau kau tak buat, it just mean that I'm more pro-vax than you are. Apabila aku mengatakan bahawa COVID ini adalah sebuah bisnes, ia tidak keterlaluan. Aku pernah post satu benda dekat aku punya Facebook tentang the chain of command. Bermula dengan siapakah pemilik makmal di Wuhan yang lahirnya virus COVID-19 ni. Siapakah di belakangnya? Siapakah dalangnya? Kemudian pemilik makmal tersebut adalah, salah satunya adalah syarikat pembuat vaksin. Dan syarikat pembuat vaksin tu pula adalah salah satu kontributor di WHO. Ya, kita tahu WHO tu banyak kontributor dia. Tetapi kontributor yang datang daripada sebuah syarikat vaksin banyak. Penyumbang-penyumbang di WHO kebanyakannya adalah negara-negara yang join dan juga syarikat-syarikat. Dan syarikat-syarikat pembuat vaksin tak banyak, hanya beberapa saja yang membelakangi WHO, yang menyupport yang dan part of it yang own vaksin company tu adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Apabila aku menyampaikan benda ini kat status aku, untuk aku suruh mereka menafikan, tak ada seorang pun yang menyangkal fakta yang aku bagi. Tak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahawa apa yang aku cakap itu tak betul. Orang kena faham, setiap benda yang berlaku, kita kena tengok siapakah yang untung, siapakah yang akan mendapat keuntungan sekiranya sesuatu benda itu berlaku. Terutamanya benda itu adalah benda yang sangat besar. So sekarang ni dia ibarat sebuah syarikat antivirus. Siapa pernah dengar Kaspersky lah, Avira lah, apa lagi nama antivirus tersebut? Sekarang pernah dengar kan? Macam mana mereka nak jual antivirus kalau tak ada virus? Contohnya adalah wujud satu virus ni, dan kemudian antivirus ni membuat satu virus, dia menjual, ramai yang beli. Apabila semua dah beli, apa lagi bisnes dia? Syarikat-syarikat antivirus ni perlu create new definition, the new virus definition, supaya mereka boleh menjual virus-virus update. Adakah ini teori? That is the business model. That is simply just a business model. Mereka tahu
Windows komputer memang berada di dalam open platform di mana semua orang boleh masuk, semua orang boleh create dan develop dia punya whatever it is that they want to develop. They saw the needs of antivirus because there is a virus. Jadi kalau tak ada virus, macam mana mereka nak jual antivirus mereka? Ini bukan virus yang pertama ada dekat kita punya negara ataupun dunia. There is everywhere. Virus apa? Flu, we talk about flu. Dari flu saja ada beberapa jenis virus. Sesama babi lah, sesama burung lah, sesama you name it. All those virus sangat-sangat bahaya. Dan ya, betul, aku mengaku bahawa COVID punya virus itu wujud dan ia bahaya bagi mereka-mereka kat luar sana yang lemah seperti ibu bapa kita, mereka yang dah tua, yang lanjut usianya. Bahaya bagi mereka kerana immunity mereka tak kuat dan kalau mereka dijangkiti, mereka ada tendensi untuk tak baik ataupun senang cerita matilah. Jadi benda tu real, aku mengaku benda tu real. Tetapi yang aku nak sampaikan kat sini adalah jangan kata benda ini tidak dirancang. No, sekarang ni aku dah bagi tahu siapa own the factory, the lab yang dekat Wuhan yang create the virus. Siapa own the what they call it, the vaccine company. Siapa yang akan untung besar dengan adanya virus ni. And this is not the first time. Jadi tidak keterlaluan kalau aku katakan ini adalah sebuah benda yang dirancang, yang diplan untuk menguntung. Kalau korang tengok kat negara kita sendiri, bisnes vaksin tu sendiri menjadi tanda tanya. Kenapa negara itu beli vaksin yang harga lain? Kenapa negara ini beli vaksin harga lain? Aku bukan seorang anti-vaksin, tetapi aku ada hak sebagai rakyat untuk tahu adakah ianya betul-betul selamat? Adakah ianya berkesan? Jikalau aku mengambil vaksin itu, adakah side effectnya? Jikalau tak ada side effectnya, adakah vaksin itu berfungsi dengan betulnya, dengan jayanya? Mereka dekat luar sana, mereka yang konon-kononnya pakar dalam bidang perubatan dan sebagainya, doktor-doktor, korang tak boleh nak begitu yakin berkata seolah-olah macam ini adalah penyelamat dunia. Tidak boleh. Kerana apa? 400,000 lebih yang telah dicocok dekat UK, tapi kadar yang dijangkiti virus yang baru dan sebagainya, ada kes baru makin meningkat. Fine, tiba-tiba keluar cerita itu strain baru, walaupun jenis virus yang baru yang dia telah dimutate. Jadi apa guna kau cocok vaksin yang sebelum tu? Pendek kata, vaksin ni tak ready. Dan aku bukannya anti-vaksin. Aku just nak dengar daripada mulut-mulut pakar perubatan ni yang mengatakan bahawa ianya berkesan. Tetapi tak boleh nak kata begitu benda ni, dan secara faktanya benda ni tak berkesan. Dan aku lagi sakit hati apabila mereka-mereka ni bercakap seolah-olah Tuhan siap nak tangkap orang lah kalau tak vaksin dan sebagainya, apa benda semua. Sebelum wujudnya COVID, memang dah wujud dah anti-vaksin. Kenapa tak ada akta yang serius, penguatkuasaan yang serius terhadap mereka-mereka yang tidak vaksin anaknya dekat sekolah tu? Kenapa tiba-tiba time COVID ni semua masing-masing mengelupoh? Ya betul, ada akta kononnya kalau tak vaksin dan sebagainya korang akan didakwa dan sebagainya. Aku tahu di dalam golongan grup-grup anti-vaksin ni ramai je yang tak vaksin, ramai je tak kena apa-apa. Ramai je anti-vaksin yang tipu diorang punya medical ketika nak pergi umrah, nak pergi haji dan sebagainya. Kan kena vaksin tapi mereka tak cocok. Ada je. Benda yang vaksin-vaksin lain yang dah terbukti selamat, yang terbukti berkesan, engkau tidak mengambil tindakan kepada mereka yang tak vaksin. Tetapi benda yang baru ni yang belum terbukti dan masih ada flaw-nya, kau beria-ria nak kenakan tindakan dan sebagainya. Kau dah kenapa? It's all about business, right? Jangan nafikannya kalau ini bukan satu perniagaan. Kalau nak menafikannya, sila tampilkan video, sila tampilkan bukti-buktinya dan sebagainya. Korang tak perlu percaya apa yang aku cakap, korang tak perlu nak ambil apa benda yang aku cakap ini. Terpulang pada korang. Kalau korang nak dengar, korang suka. Kalau tak suka, tak apa. Jangan jadi rakyat yang dicocok hidungnya. Jangan terlampau taksub dekat pemimpin dan terima bulat-bulat dan mudah termakan dengan janji-janji kosong. Apabila keluar gambar tentang seorang ulama UAE cocok vaksin, semua yakin, semua macam semangat, gembira dapat seorang ikon Islam yang menerima vaksin, terpatut tunjuk kepada anti-vaksin dan sebagainya. Tapi korang lupa mufti yang daripada UAE yang cocok vaksin tu adalah mufti yang sama yang membenarkan alkohol, yang membenarkan bersekedudukan dekat UAE tu. Time tu korang tak nak sokong dia pula. Freaking plan yang dirancang. What happened to Wuhan right now? Dia happily duduk berpesta-pesta, berparti, berbani swimming pool dan sebagainya. Tak ada virus dah. Tengok dekat Mekah apa jadi, tengok dekat masjid apa jadi. Beria kata pasal SOP, sembahyang jarak-jarak dan sebagainya, sebab nak patuh SOP, takut jangkit virus dan sebagainya. Tapi lepas solat boleh bergambar rapat-rapat dan sebagainya. So
Kau punya SOP untuk apa? SOP kau untuk melanggar syarak je. Lepas solat, SOP tak payah. So time solat je kau nak apply SOP. Kat dalam Facebook aku dah banyak dah tunjuk gambar-gambar dan apa semua, tapi tak ada seorang pun yang berani nak menyangkalnya. Tapi belakang kau epik-epik. Fit lah. Tell. Show. Guys, I'm really sorry sebab dah lama tak buat video. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining me. Aku harap aku dapat berjumpa korang lagi di masa akan datang, dalam masa terdekat. See you guys on my next video. Assalamualaikum. Bye bye.